Apa khabar semua? Anda pernah dengar tak? Ada kereta second hand yang harga dia makin lama makin naik. Even lagi mahal dari harga nak beli kereta baru. Ini baru betul orang kata investment kan? Dan kereta yang saya maksudkan ni adalah Honda S2000. Mungkin bagi seorang yang bukan penggemar kereta, bila anda nampak kereta ni anda akan rasa macam biasa je. Kereta Honda je pun, bukan kata Ferrari ke Lamborghini ke, betul tak? Tapi untuk orang yang minat kereta tu, mesti dia akan berhenti kejap. Dan kalau ada peluang, mesti nak ambil gambar. Sebab peminat kereta saja yang tahu nilai Honda S2K ni, dan most likely sekarang ni kalau ada duit banyak pun tak dapat beli kereta ni sebab owner memang takkan jual. Jadi apa yang menyebabkan Honda S2000 ni menjadi kegilaan peminat-peminat kereta, dan macam mana harga dia boleh jadi tak logik macam ni sampai boleh beli sebiji rumah 2 tingkat padahal kereta ada 2 seat je. Okey, jom kita tengok. Jadi Honda S2000 ni adalah sebuah kereta sports dari Honda dan dilancarkan pada tahun 99. Kereta ni yang special dia adalah dia tak ada bumbung lah. Dia kereta convertible. Nama S2000 tu menunjukkan yang kereta ni ada enjin 2000cc. Yang menjadikan kereta ni legend salah satunya adalah enjin dia ni lah sebenarnya. Enjin Honda S2000 ni mampu menghasilkan power maksimum sebanyak 248 horsepower. Kalau ikutkan zaman sekarang ni, 248 tu kira biasa-biasa je lah, lagi-lagi kalau kereta turbo. Tapi untuk sebuah kereta yang tak pakai turbo macam S2000 ni, enjin ni lah yang keluarkan horsepower terbanyak untuk setiap liter displacement enjin tu. Maknanya zaman kereta ni launch dulu, orang tak pernah dengar pasal enjin yang boleh produce 124 horsepower untuk setiap liter enjin ni. Memang enjin S2000 ni memegang rekod horsepower paling banyak untuk setiap liter bagi production car yang menggunakan enjin naturally aspirated. Maknanya enjin yang tak pakai turbo. Satu sebab yang membolehkan enjin ni bagi output power yang sangat banyak adalah enjin dia boleh rev sampai 9000 RPM. Enjin kereta saya redline pun dekat 6500 je. Dan disebabkan power ni adalah hasil darab RPM dengan torque. Lagi tinggi RPM memang power akan lagi banyak. Tapi 9000 tu memang gila. Kalau ikutkan rotary engine macam dalam Mazda RX-8 tu, bolehlah nak rev selaju ni. Tapi enjin S2000 ni enjin piston biasa, boleh juga rev setinggi ni. Lama lepas tu barulah Ferrari punya enjin dapat pecahkan rekod ni. Jadi dari segi enjin memang satu teknologi yang hebat lah dekat dalam kereta S2000 ni. Even untuk standard sekarang ni pun, enjin dia kira masih hebat lagi lah. Kemudian kereta ni boleh kata kereta Honda yang last lah, yang Honda boleh kata bagi engineer design something yang diorang betul-betul puas hati. Sebelum dari ni diorang pernah buat kereta Honda NSX. Itu satu lagi kereta yang harga dia tak munasabah. Tapi masa diorang design S2000 ni, memang engineer Honda dapat input yang sangat sikit dari tim marketing. Maknanya kalau ikut kebiasaan, tim marketing ni akan bagi tahu engineer market nak kereta macam mana. Market nak SUV ke, nak kereta yang comfort ke, barulah engineer akan design. Tapi untuk S2000 ni, memang sengaja engineer tak ambil input dari marketing dan just design je kereta yang paling best diorang boleh design. Jadi pada tahun 99 pun diorang launch S2000 generasi pertama, atau diorang panggil sebagai AP1. Kereta ni walaupun enjin dia dekat depan, tapi diletak belakang sikit dari front axle supaya dapat 50-50 weight distribution. Kalau sekarang ni BMW lah masih maintain lagi 50-50 weight distribution ni. Tapi Honda dah tak buat sebab bonnet akan jadi panjang dan dia akan makan space. Untuk AP1 ni memang tak ada option untuk automatic transmission, hanya ada manual 6 speed saja. Jadi memang macam S2000 ni memang dibuat sebagai driver's car lah. Memang macam nak pergi racing. Enjin pula adalah enjin 2 liter inline 4 dan Honda of course lah guna enjin VTEC. VTEC ni saya dah cerita dengan lebih detail sebelum ni. Kalau anda nak tahu boleh klik video kat sini. Dan sementara sebut pasal enjin ni, video kali ni ditaja oleh Akademi Hasbullah, di mana sekarang ni kami buat kursus online enjin Zero to Hero untuk anda yang memang minat nak belajar pasal enjin tapi tak ada masa nak pergi masuk kelas. Ada lebih 50 video dan 5 jam konten yang menerangkan segalanya yang anda nak tahu pasal enjin. Ini termasuk semua komponen-komponen enjin, sistem dalam enjin, mitos dan tahyul dalam penjagaan enjin, dan paling penting,
cara sebenar untuk jaga enjin kita. Kursus ni sekarang saya masih tengah rekod lagi. Jadi untuk pembeli awal, anda akan dapat diskaun mega sebanyak 60% selagi kursus ni sedang direkod. Lepas tu tak ada lagi lah diskaun 60% ni. Jadi kalau anda minat tapi tak ada masa nak belajar, kursus ni memang untuk anda. Link untuk join saya letak dekat bawah dan jom join ramai-ramai untuk rebut diskaun 60% ni sementara masih ada. Okey, jom sambung. Kemudian pada tahun 2004, Honda pun refresh model S2000 ni dan diorang panggil generasi kedua ni sebagai AP2. AP2 ni walaupun dari segi rupa macam tak agresif sangat perubahan yang ada, tapi dari segi komponen dekat dalam tu banyak juga yang Honda upgrade sebenarnya. Contohnya dari segi handling, diorang tune balik suspension dekat kereta tu dan ada perubahan komponen untuk improve lagi bab handling ni. Enjin pun diorang tukar kepada enjin yang lebih besar sikit. Dia panjangkan sikit stroke, jadi enjin AP2 ni sekarang dalam 2.2 liter. Tapi bila stroke tu makin panjang, piston nak kena travel banyak kan untuk complete satu cycle. Jadi red line dia kena turunkan dari 9,000 kepada lebih kurang 8,000 RPM. Dari segi gearbox pun diorang ada adjust sikit lah dia punya gear ratio. Selain dari S2000 AP2 yang standard, Honda ada juga keluarkan model S2000 yang special. Contohnya Club Racer, S2K Type S, S2K GT dan beberapa lagi model yang special. Contohnya kalau Club Racer tu dia lagi fokuskan untuk race, jadi kurang sikit lah comfort untuk kurangkan berat. Tapi kereta memang lebih laju dekat track. Kalau Type S pula dia macam Club Racer juga untuk bagi kereta lagi ringan. Tapi ini spesifik Honda buat untuk JDM. Dia tak jual dekat luar. Cuma walaupun S2K ni memang diminati, kereta yang two-seater ni tak dapat dinafikan. Dia taklah praktikal macam kereta biasa. Selalunya owner kereta sport ni dia dah ada dah kereta lain yang dia guna untuk bawa family dia jalan-jalan. Betul tak? Waktu dia betul-betul free dengan hujung minggu saja, dia akan guna kereta sport dia tu. Sebab tu sebenarnya sangat susah untuk manufacturer macam Honda ni maintain demand untuk kereta-kereta sport yang macam ni. Bila berlaku recession pada 2007 dengan 2008 macam tu, memang sales untuk S2K ni dia decline gila-gila punya lah. Sampai Honda tak boleh afford untuk teruskan development dengan production kereta ni. Jadi akhirnya pada tahun 2009 Honda terpaksa hentikan production S2K ni. Jadi masalah kalau kereta best ni kita stop production dia, side effect dia adalah immediately market second hand harga akan naik gila-gila. Kalau sekarang ni korang jumpa S2K second hand bawah RM100,000, tak kira lah tahun berapa, mungkin itu scam je. Harga dia biasanya lebih dari RM250,000 dekat pasaran Malaysia sekarang ni. Dan model yang special, yang limited edition tu, ada orang jual dekat RM400,000 pun ada. Itu yang nangis bila nampak S2K atas jalan tu. Harga dia jadi macam ni sebab owner tak nak jual, sebab dah tak ada dah kereta Honda yang macam ni. Kereta Honda sekarang lebih kepada mengikut kehendak mass market, sebab Honda pun nak survive. Orang nak SUV, dia pun buatlah SUV. Orang nak B segment, dia pun buatlah B segment. Sama juga macam manufacturer lain, macam Mitsubishi contohnya. Dulu ada Evo kan, pun tak boleh survive. Toyota pun dulu buat Supra, lepas tu lama menyepi, sekarang baru ada balik Supra. Itu pun kena geng dengan BMW. Bila keluar pula, orang pula tak larang nak beli. Kemudian diorang keluarkan kejap GR Yaris. Tak sempat jual, dah habis kereta kena sapu. Jadi memang bukan kerja mudah lah nak jual kereta sport ni. Itu belum lagi fikir pasal regulation untuk kurangkan emission lagi. Pendek kata, manufacturer pun tak banyak option untuk bagi kita kereta sports yang best-best. Jadi kalau nampak S2000 dekat atas jalan lepas ni, at least korang tahulah kereta tu kereta mahal. Jadi janganlah cucuk rapat sangat. Pengsan nak ganti spare part dia. Kalau anda belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan sekali lagi, link untuk join kursus Engine Zero to Hero saya letakkan dekat bawah. Dan jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.